Ni boleh nampak jelas kalau saya tak buat full ni pun. Boleh doktor. Okey. Okey, kita tengok apa dia zakat ni. Rasa dengar zakat-zakat kan. Apa maksud zakat ni sebenarnya? Okey, dari segi bahasa, zakat ni adalah maksudnya bertambah ataupun bersih. Dari segi istilah pula, kadar tertentu, mengeluarkan kadar tertentu daripada sebahagian harta yang wajib diberikan kepada golongan yang tertentu. Kita akan tengok nanti apa dia harta tertentu tu dan apa harta yang wajib tu dan siapa golongan yang tertentu tu. Okey, zakat ini disyariatkan pada tahun kedua Hijrah sebelum dari pensyariatan puasa. Kalau ikut rukun apa ni? Rukun apa ni? Rukun Islam ke rukun iman? Islam. Rukun Islam. Kalau ikut ranking rukun Islam tu zakat selepas puasa kan, tapi sebenarnya zakat ni disyariatkan sebelum daripada puasa. Zakat dulu baru puasa, tapi ikut bila dalam rukun Islam puasa dulu baru zakat. Okey, hukumnya adalah wajib dan ia merupakan di antara salah satu daripada rukun Islam. Okey, seterusnya terlihat hikmah pensyariatan zakat. Yang pertama, kenapa zakat ni disyariatkan? Yang pertama, untuk menanam rasa murah hati dan menghilangkan rasa bakhil dan kedekut dari dalam diri kita, diri muslimin dan juga muslimat. Yang kedua, untuk menguatkan hubungan di antara umat Islam. Dengan adanya zakat ni akan menguatkan hubungan lah antara kita, umat Islam di seluruh dunia. Tak kira di mana. Okey, yang seterusnya, yang ketiga adalah untuk memberi jaminan kepada masyarakat Islam supaya terselamat daripada kemiskinan. Bila ada golongan yang willing ataupun golongan yang menghulurkan bantuan, jadi golongan yang memerlukan bantuan tu akan rasa terselamatlah dan mereka tidak akan jadi ada golongan miskin tu, tapi mungkin akan berkurangan lah di kadar kesusahan dan juga kadar kemiskinan mereka tu. Okey, yang seterusnya adalah untuk mengatasi masalah pengangguran disebabkan tiada modal untuk memulakan perniagaan. Biasa kita dengar siapa nak berniaga pergi ke pusat zakat mohon modal kan. Kemudian dia dapat modal, dia boleh memulakan perniagaan dia. Yang seterusnya adalah menghilangkan perasaan dengki dalam kalangan anggota masyarakat. Macam mana? Sebabnya golongan yang kurang ni dia tak akan rasa dengki lah pada golongan yang lebih, golongan yang berada ni, sebabnya golongan yang berada ini memberi bantuan kepada mereka. Kalaulah golongan yang berada ini tidak memberi bantuan kepada golongan yang yang memerlukan ni, jadi akan timbullah perasaan dengki. Dia tengok okey best lah hidup orang tu, kaya, banyak duit, boleh beli macam-macam. Kita ni susah hidup, tak boleh nak beli makanan pun tak dapat kan. Jadi akan timbul rasa dengki. Tapi bila adanya zakat ni, disyariatkan zakat, perasaan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Okey, seterusnya kita tengok hukum bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ada dua golongan, dua jenis hukum kepada dua jenis golongan yang tidak mengeluarkan zakat. Yang pertama, golongan yang mengingkari kewajipan zakat. Mereka ini dihukumkan sebagai kafir menurut ijma' ulama. Sebab dia ingkar rukun Islam kan. Orang Islam tapi ingkar rukun Islam. Jadi hukumnya adalah kafir menurut ijma' ulama. Tak nak buat, dia tidak mengakui pun bahawa itu adalah perkara yang wajib untuk mereka lakukan. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang bakhil dan kedekut. Golongan ni tak ingkar, dia percaya
dia tahu zakat tu wajib tapi dia kedekut. Dia tak nak keluar sebab dia bakhil dan sebab dia kedekut. Jadi orang ini adalah dihukumkan sebagai fasik dan mereka akan mendapat azab yang pedih di akhirat nanti. Azab yang pedih tu maksudnya api neraka lah kan. Siapa yang tak bayar zakat sebab kedekut ataupun bakhil. Okey, seterusnya kita tengok syarat wajib zakat. Yang pertama, Islam. Wajib zakat bagi harta kanak-kanak dan orang gila. Orang itu adalah orang Islam walaupun dia adalah seorang kanak-kanak ataupun dia itu orang yang gila tapi dia ada harta. So, dia adalah wajib untuk mengeluarkan zakat. Asalkan sebabnya dia ni seorang yang Islam. Yang kedua, memiliki nisab iaitu kadar minima dari harta yang wajib zakat. Kalau ada orang cakap kanak-kanak tak wajib bayar zakat ataupun orang gila tak wajib bayar zakat tu tak betul lah. Dia orang pun wajib kena bayar zakat. Cumanya bukan mereka lah yang tolong bayarkan zakat harta mereka tu. Harta dia tu memang wajib kena bayar. Tapi ada wali dia yang akan tolong bayarkan. Orang gila ataupun kanak-kanak tak tahu apa, tak pandai kan. Jadi orang yang bertanggungjawab lah walinya yang kena bayarkan. Okey, seterusnya adalah syarat yang ketiga, berlalu setahun. Iaitu haul setelah memiliki nisab kecuali bagi tanaman dan harta yang tertanam. Kalau untuk tanaman dan harta yang tertanam dapat sahaja hasil, terus keluarkan zakat. Tapi harta-harta lain kena tunggu cukup setahun dulu dan juga cukup nisab. Kalau cukup nisab tapi tak cukup setahun, tak boleh bayar lagi juga. Kalau cukup setahun dah cukup dah dia punya haul tu, tapi nisab dia tak cukup lagi, tak perlu juga untuk dia bayar. Okey, seterusnya kita tengok harta yang diwajibkan zakat. Yang pertama, emas dan perak. Okey, emas dan perak ini dalam bentuk mata wang seperti dinar dan dirham. Jongkong emas dan juga perhiasan selain perhiasan badan. Kalau perhiasan badan yang tak pakai itu tidak dikenakan zakat, bukan merupakan harta yang wajib zakat lah. Okay, yang kedua adalah binatang ternakan seperti iaitu unta, lembu dan kerbau dan segala jenis kambing. Yang ketiga, tanaman dan buah-buahan. Tanaman dan buah-buahan ini adalah merupakan makanan asasi dan boleh disimpan untuk tempoh yang lama. Itu syarat bagi harta zakat bagi tanaman dan buah-buahan. Okey, seterusnya kita ada barang perniagaan, iaitu barang perniagaan yang dimiliki dengan akad dari kedua belah pihak dan tidak secara warisan, hadiah ataupun wasiat. Memang ada akad lah barang perniagaan penjual dengan pembeli dan dia tu bukannya diwarisi. Barang perniagaan tu bukannya kita dapat tu kerana warisan ataupun kerana kita dapat sebagai hadiah ataupun wasiat. Kalau macam tu dia bukan nama barang perniagaan lah. Okey, diniatkan ketika akad untuk berniaga dan berterusan niat sehingga setahun. Okey, ini untuk barang perniagaan. Seterusnya adalah harta galian yang berupa galian ataupun harta karun. Biasanya harta karun ni ataupun galian ni berbentuk emas dan perak juga. Mempunyai kadar dan masa zakat yang berbeza dari emas dan perak yang biasa. Kalau emas perak biasa, kadar dia lain. Tapi kalau galian dengan harta karun ni, kadar dia pun lain, berbeza.
Okey, seterusnya kita tengok kadar zakat bagi emas dan perak yang berbentuk mata wang. Okey, ini adalah contoh. Nisab emas adalah 20 miskol sama dengan 85 gram. Yang ni kadar yang kena nisab emas tersebutlah mestilah 85 gram ke atas. Contoh yang dia bagi ni 15,470. Sebabnya harga semasa emas adalah RM182 segram. Jadi kita tengok, kena tengok harga semasa emas tersebut. Mungkin harga semasa RM200 1 gram. Jadi kali dengan 85 gram, keluar dapat berapa belah ribu? Dapat RM20,000 contoh. Jadi nisab emas pada tahun itu adalah RM20,000. Yang kedua, nisab perak adalah sebanyak 200 keping ataupun bersamaan dengan 595 gram. Contohnya yang dia bagi kat sini, harga semasa perak adalah RM2.55 1 gram. Jadi darab dengan 595 gram dapatlah RM1,517.25. Okey, kadar yang wajib dikeluarkan zakat adalah 2.5% dari nilai emas atau nilai perak yang dimiliki. Contoh, dia ada perak emas tadi 15,470. Jadi 2.5% daripada 15,000 tu, yang itulah yang dikeluarkan zakat. Bukannya kena keluar 15,000 ni, tak. 2.5% daripada 15,000. Nisab emas ataupun nisab perak tadi 1,500 tadi kan. 2.5% sahaja daripada nilai tersebut. Okey, ini adalah kadar zakat bagi emas dan perak dalam bentuk mata wang. Okey, kita tengok pula zakat binatang ternakan. Yang pertama kita tengok unta. Unta, kalau orang tu ada unta, memiliki unta 5 hingga 9 ekor unta. Dia dah ada 5 ekor, 5 hingga 9 ekor. Dia kena keluarkan zakat seekor kambing yang berumur 2 tahun ataupun seekor biri-biri berumur 1 tahun. Kalau dia ada unta 10 hingga 14 ekor, 2 ekor kambing. 15 hingga 19, 3 ekor. 20 hingga 24, 4 ekor. 25 hingga 35 ekor, dia kena keluarkan bin makhot. Itu unta yang berumur genap 1 tahun. Okey, kalau 5 hingga 24 ekor tadi kambing. Tapi bermulanya bilangan 25 hingga, kalau dia memiliki 25 ekor unta sehingga 35, dia kena keluarkan unta juga. Iaitu unta yang berumur setahun. Seterusnya 36 hingga 45 ekor bin labun, itu unta yang berumur genap 2 tahun. 46 hingga 60 ekor hiqqah, unta berumur genap 3 tahun. 61 hingga 75 ekor, dia kena keluarkan jazha'ah. Itu unta yang berumur genap 4 tahun. Kalau dia ada 76 ekor hingga 90 ekor, dia kena keluarkan 2 ekor bin labun, iaitu 2 ekor unta yang berusia 2 tahun. Kalau dia ada 91 ekor hingga 120 ekor, dia kena keluarkan 2 ekor hiqqah, iaitu 2 ekor unta berumur genap 3 tahun. Dan kalau dia ada 121 dan ke atas, ni memang kaya betul lah. Setiap 40 ekor unta dia tu, dia kena keluarkan bin labun, dan setiap 50 ekor
hikoh. Kalau ada 121 ke atas. Okey. Okey, itu adalah kadar zakat bagi unta. Seterusnya, kadar bagi zakat lembu. Lembu kalau memiliki 30, start daripada 30 ekor. Kalau unta tadi start daripada 5 ekor. Tapi kalau lembu start daripada 30 ekor. Jika seseorang itu mempunyai 30 hingga 39 ekor, dia kena keluarkan seekor tabi' ataupun tabi'ah, iaitu lembu yang berusia genap setahun. Okey. Seterusnya 40 hingga 59 ekor musinnah. Itu lembu yang berusia, seekor lembu yang berusia genap 2 tahun. Kalau 60 hingga 69, 2 ekor tabi', 70 hingga 79 musinnah dan tabi', seekor musinnah, seekor tabi'. Kalau 80 hingga 89 ekor, 2 ekor musinnah. Kalau 90 hingga 99 ekor, 3 ekor tabi'. Kalau 100 hingga 109 ekor, seekor musinnah dan 2 ekor tabi'. Kalau 110 hingga 119, 2 ekor musinnah dan tabi'. 120 dan ke atas, setiap 30 ekor, seekor tabi' dan setiap 40 ekor musinnah. Seekor musinnah. Jadi dia kena kira lah sehingga cukup 120 ekor dan ke atas tu. Okey. Itu kadar untuk lembu. Seterusnya kadar untuk kambing dan juga biri-biri. Kambing dan juga biri-biri ni lebih kurang sahaja. Semuanya mungkin beza dari segi umur ataupun bilangan lah. Okey, 40 hingga 120 ekor. Kalau lembu tadi 30 ekor bermula daripada 30 ekor. Tapi kalau kambing bermula ataupun biri-biri bermula daripada 40 ekor hingga 120 ekor, dikeluarkan zakatnya seekor kambing yang genap umurnya 2 tahun ataupun seekor biri-biri yang genap umurnya setahun. Okay, kalau dia ada 121 hingga 200 ekor, dia kena keluarkan 2 ekor kambing ataupun 2 ekor biri-biri. Umur kambing tadi 2 tahun, kalau biri-biri setahun. Okay, 201 hingga 300 ekor, 3 ekor kambing ataupun biri-biri, 300 ekor dan ke atas, setiap 100 ekor, seekor kambing ataupun biri-biri. Okey, itu adalah kadar bagi kambing. Okey, kita tengok syarat khusus zakat untuk binatang ternakan. Okey, yang pertama, binatang tersebut mestilah saimah. Iaitu binatang itu mesti makan rumput secara bebas pada kebanyakan hari dalam setahun. Dia kena bebas makan rumput, bukannya makan kalau sekarang ni makan dedak tu kan, ada dedak lembu, dedak kambing. Dia akan makan rumput juga secara bebas pada kebanyakan hari dalam masa setahun tu. Berapa bulan ataupun kena adalah dia tu makan rumput, bukannya makan dedak semata-mata. Okey, seterusnya adalah binatang tersebut tidak digunakan untuk bekerja. Contoh lembu guna untuk bajak ke apa ke kan, dekat sawah tu, bukan digunakan untuk bekerja ataupun buat kereta lembu ke. Okey, yang ketiga adalah anak binatang yang baru lahir dikecualikan dari tempoh setahun pemilikan. Contoh tahun tu lembu tu ataupun kambing tu ataupun unta tersebut baru lahir. Jadi dia tak kira anak tu. Dia akan kira bilangan anak tu tahun yang keseterusnya. Tahun depan lah baru dia kira anak tu termasuk dalam bilangan yang diwajibkan zakat. Kalau yang tahun semasa
tidak dikira, dikecualikan. Okey, itu untuk tajuk zakat kita setakat zakat binatang je dulu untuk hari ni. Minggu depan kita sambung lagi. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan yang boleh yang ada tak faham ke, yang nak bincang ke macam mana? Ada persoalan kita boleh bincang sama-sama. Doktor nak tanya. Kalau orang dia ada kuda, dia zakat ada keseluruhan. Macam mana? Tak jelas. Kalau seorang tu dia ada ternak kuda, dia punya pengeluaran zakat macam mana kalau tentang kuda? Okey, tentang kuda. Kuda ni pada awal Islam tidak diwajibkan zakat. Tapi bila zaman Umar Al-Khattab, dia tengok ramai orang ternak kuda, jadi kuda tu diwajibkan zakat. So kadar dia pun lebih kurang sama macam, sebab kuda ni pun dia punya nilai komersial dia sama macam unta. Tapi nanti boleh rujuk balik macam mana yang kadar dia berapa ekor unta tu. Berapa ekor kuda. Sebab sekarang ni kuda sebagai harta, dia simbol kekayaan jugalah untuk pada masa sekarang ni pun kuda. Sebab tu bila tiba pada zaman Sayyidina Umar tu, dia wajibkan zakat untuk kuda. Sebab kuda tu melambangkan kekayaan, sama juga dengan unta. Tapi dengan syarat tu, kuda tu bukan dibuat sebagai untuk bekerja lah. Kalau dia dipelihara untuk bekerja, tidak diwajibkan zakat ke atas dia. Macam lembu tadi kan. Okey. Okey, boleh orang lain? Ataupun ada nak tambah info? Doktor nak tanya. Yang tadi kan yang harta yang wajib dizakat, salah satunya barang perniagaan kan? Saya kurang jelas yang tu, doktor. Barang perniagaan. Harta yang wajib zakat adalah barang perniagaan. Maksudnya kurang jelas dekat mana? Tak. Macam mana? Okey, barang perniagaan ni maksudnya zakat. Kita ada barang untuk diniagakan. Jadi jika barang tersebut telah capai nisab dia adalah emas tadi, dia ikut nisab emas 85 gram. Contoh harga barang kita tu bernilai 20,000. So 2.5% daripada 20,000 itu adalah kena keluarkan zakat daripada barang perniagaan. Tapi dengan syarat barang perniagaan tu memang kita guna untuk diniagakan lah. Maksudnya sini aset perniagaan, inventory kita tu. Bukannya kita dapat barang tu kerana diwarisi daripada harta pusaka ataupun kerana kita dapat hadiah ke apa ke. Yang tu tak dikecualikan. Tapi kalau ada akad antara kedua belah pihak, akad jual beli, jadi barang tu adalah barang perniagaan. Dan kita niat untuk meniagakan barang tersebut dan sehingga tempoh 1 tahun.
Boleh faham? Contohlah kita ada kita ada kedai buku kan. So buku itu adalah barang perniagaan. Jadi nilai buku yang kita miliki dekat dalam kedai kita tu, kalau ia cukup nisab, kena keluarkan zakat. Dia panggil zakat perniagaan lah dekat situ maksudnya. Ya, barang perniagaan ni maksudnya zakat perniagaan lah. Perniagaan yang kita, berapa keuntungan kita dapat kalau cukup nisab. Yang tu dikeluarkan zakat 2.5% daripada nilai keseluruhan barang perniagaan kita, hasil perniagaan kita. Okey, boleh faham? Maksudnya sesiapa yang ada perniagaan, bila cukup dia nisab, hasil perniagaan dia tu dia kena keluarkan zakat lah. Okey, faham doktor. Okey. Doktor, nak tanya. Doktor. Kan yang pasal zakat haiwan tadi kan, yang unta dan lembu tu kalau macam 120 ke atas kena bayar zakat yang 40 unta macam tu kan? Setiap 40 atau setiap satu dalam 40 unta? Dia kira 40 ekor, 1 ekor. So jadi kalau 121 ekor tu jadi berapa? 40. Okey, faham Ustazah. Terima kasih. Okey, ni lembu ni yang unta kan. Okey, ada lagi? Doktor. Ya. Doktor. Saya kurang jelas dekat bahagian emas tadi. Boleh tak ada tu ulang? Bahagian emas, zakat emas. Kadar zakat emas. Ni. Emas. Kalau kita ada emas, 85 gram emas, berat emas yang kita miliki tu 85 gram dan ke atas. Jadi kita dah wajib dah keluar zakat untuk emas yang kita miliki tersebut. Kalau kita ada 80 gram je, berat emas tu kita ada 80 gram je, tak wajiblah zakat. Sebab tak cukup 85 gram. Tapi 85 gram itu kita kena rujuk. Sekarang ni kan emas, harga emas kan turun naik. Jadi kita kena rujuk harga semasa. 1 gram emas tu berapa ratus. Jadi kita darab ataupun kita kali dengan 85 gram. Contoh paling banyak kita ada 85 gram ataupun kita ada 1 gram. Ada 1 gram emas, jadi harga semasa 1 gram emas itu didarabkan dengan 100 gram. Kita dapat jumlah. So 2.5% daripada jumlah tersebut kita kena keluarkan zakat. Contoh kita ada emas bernilai, contoh nisab tahun tu adalah 24,000. Jadi 2.5% daripada 24,000 tu berapa? 1,000 ke ataupun 500 je. Jadi kadar yang kita keluarkan zakat itu adalah RM500 sahaja. Okey, boleh faham? Dah jelas ke tak jelas? Dia dalam setahun tu lah kan doktor? Ya, dalam tempoh setahun. Dalam tempoh setahun dia kena cukup ni haul dia lah 1 tahun. Kecuali dia jumpa harta karun. Harta karun tu jumpa emas. Harta karun tu emas. Jadi dia kena, bila jumpa tu dia terus kena keluarkan zakat. Tak perlu tunggu setahun. Tapi kalau dia ada dinar, ada jongkong emas tu kan. Sekarang ni kan orang beli jongkong emas, orang beli dinar.
membeli barang perhiasan simpan tapi dia tak pakai pun. Kalau tu cukup setahun, cukup nisab kena keluarkan 2.5% daripada nilai keseluruhan tersebut. Nanti dia kena campur lah kalau dia ada dinar, kalau dia jongkong, kalau dia ada perhiasan tu kena campur sekali berapa gram keseluruhannya, darab dengan harga semasa. Kemudian darab 2.5% daripada nilai tersebut. Maksudnya emas tu tak diusik dalam tempoh setahun ya, Doktor? Ya. Kalau diusik, contohnya dinar tu kita tak cukup 85 gram kita guna, jadi tak cukup 85 gram tu ada bila cukup je setahun ada 80 gram je emas kita. Jadi tak kenalah zakat sebab tak cukup nisab dia dalam masa setahun tersebut. Tapi kalau dalam masa setahun, cukup setahun, tempoh masa cukup setahun dan emas dia tu tetap 85 gram ataupun ke atas, kena keluarkan zakat. Ya, faham Doktor. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum Doktor. Salam. Tanya yang part kambing. Kenapa dengan kambing? Okey. Yang petak kedua tu, Petak 2, 121 hingga 200 ekor. boleh Doktor explain semula tak? Kalau Dari segi umur. umur setahun. Contoh dia ada 121 hingga 200 ekor. Jadi dia kena keluarkan 2 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Ataupun dia kena keluarkan 2 ekor biri-biri yang berumur 1 tahun. Umur dia tetap kena genap setahun lah, cuma bilangan dia 2 ekor. Kalau kambing. Kalau biri-biri pun 2 ekor juga. Tapi umur setahun. Terima kasih Doktor. Okey. Sama juga lah yang ujung tu Doktor kan? Sama juga. Yang ujung 300 ke atas tu pun sama. Setiap 100 ekor, seekor kambing 2 tahun. Oh gitu. Okey, ada lagi. Doktor, apa beza zakat rikas dengan makdin Doktor? Zakat rikas dengan makdin. Rikas tu harta yang dijumpai. Makdin tu harta yang digali, harta galian. Contoh harta galian ni dia tahu dekat satu tempat tu ada emas. So dia pergi dekat tempat tu, dia pergi gali. Kalau rikas ni harta karun lah, harta yang dijumpai. Dia jalan-jalan jumpa harta karun. Emas. Okey, faham. Baik. Terima kasih Doktor. Okey.
Okay, ada lagi. Doktor, Hmm. boleh ke nak tengok QR tadi, tak sempat nak scan. Okey. Yang ni jelas eh? Ya, saya. Jelas doktor. Saya share balik. Doktor, Kami kat ambil tu boleh tanya. nak tanya. Kalau kita jual tudung, maksudnya nisab tu berat tudung tu ke 85 gram? Jual tudung, maksudnya perniagaan tudung. Yang tu, perniagaan. yang tu dia masuk dalam zakat zakat barang perniagaan ataupun zakat perniagaan. Jadi keuntungan daripada hasil daripada jualan tudung kita tu kalau cukup nisab 2.5% daripada keuntungan tersebut dikeluarkan zakat. Bukannya kita timbang berapa kilo berat tudung tu, tak, hasil jualan tudung tersebut yang kita keluarkan zakat. Contoh kita jual tudung dapat untung 1,000 dan nisab, contohlah nisab pada tahun itu adalah 1,000. Jadi 2.5% daripada 1,000 itu yang tu yang kita keluarkan zakat perniagaan kita. Oh, maksudnya 85 gram tu 85 gram tu contohlah 85 gram tu pada waktu tersebut nilai 85 gram itu adalah bersamaan dengan RM1,000. Jadi sebenarnya lebih, harga emas kan mahal, 100, 200, 300 satu gram tu. Ini sebagai contohlah, contoh. Contohnya 85 gram pada waktu itu adalah bersamaan dengan RM1,000. Jadi perniagaan tudung kita, hasil keuntungan kita, perniagaan kita pun RM1,000 sama dengan nilai 85 gram emas tadi. Jadi 2.5% daripada 1,000 itu kita keluarkan sebagai zakat. Oh, okey. Maksudnya nilai gram tu terhad kepada emas dengan tu kan? Ya. Bukannya kita timbang berat tudung tu cukup 85 gram, tak. Nilai tudung tersebut sama dengan 85 gram nilai emas tu. Tahun tu. Ya, untuk tahun itu. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama. Doktor, Ya. kan doktor cakap tadi kalau jumpa harta karun tu kan, kalau harta karun tu lebih daripada nasab dia tu kan terus kena bayar on the spot kan? Macam mana pula kalau dia dapat harta faraid lebih daripada tu? Harta Adakah dia kena bayar on harta faraid tadi kan dekat dalam slide tu kan, selain daripada hadiah, wasiat ataupun pusaka, kalau dia dapat, contoh kalau dia dapat RM10,000 daripada hasil faraid, bukan dia tak akan bayar tahun tu lah dia punya zakat tu, dia akan bayar tahun depan. Kalau tahun depan tu dia buat berniaga ke apa ke kan, yang tu barulah dia tu. Yang tu bukan di harta pusaka yang diwarisi tu bukan dalam kategori harta yang dijumpai lah. Bukan kita jumpa, kita dapat hadiah kan. Okey, faham doktor. Okay.
Ada lagi. Itu duit tu tadi mungkin boleh dikategorikan sebagai wang simpanan lah. Kalau wang simpanan pun kalau ikut ada mazhab kata kena bayar zakat, ada mazhab kata tak perlu bayar zakat. Sebab dia simpan dan amount tu tak berubah, still memiliki nisab. Yang pentingnya memiliki nisab. Kalau tak cukup nisab tak perlu bayar. Contoh dapat harta pusaka dapat 1,000 je. Jadi 1,000 tidak capai lagi nisab. Kecuali memang 1,000 itu adalah telah capai nisab, dia kena bayarlah zakat. Okey, ada lagi.